Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Maziah binti Rashid selaku pensyarah bagi kod subjek EDUP 3133 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, dan juga kepada anda semua yang sedang menonton video ini. Nama diberi Aisyah Zatul binti Azizul Hisham. Saya merupakan guru pelatih IPG Kampus Kota Baru, Kelantan. Video ini dibuatkan khas untuk memenuhi kursus EDUP 3133 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, di mana dalam video ini saya akan mempromosikan bahan pembelajaran multimedia iaitu Google Sites yang telah saya hasilkan. Ini merupakan poster promosi saya bagi Google Sites yang saya hasilkan. Penghasilan poster ini adalah berdasarkan prinsip Casper atau dikenali juga sebagai prinsip asas reka letak visual. Casper ini mengandungi 6 elemen yang terdiri daripada kontras iaitu perbezaan yang ketara, yang kedua ialah alignment iaitu penjajaran, yang ketiga ialah simplicity iaitu ringkas, dan yang keempat ialah proximity jarak antara objek, yang kelima emphasis iaitu penekanan, dan yang keenam repetition pengulangan. Baiklah, kembali kepada poster promosi yang telah saya hasilkan, terdapat beberapa perkara yang ingin saya jelaskan dalam penghasilan Google Site ini. Yang pertama, Google Site ini dibina sebagai medium pembelajaran digital bagi subjek sejarah tahun 6 KSSR, Unit 7, Pemimpin Negara Malaysia. Reka bentuk pembinaan Google Site ini adalah berdasarkan rancangan pengajaran harian ataupun RPH bagi sesi pengajaran dan pembelajaran selama 60 minit. Penghasilan RPH ini pula adalah berpandukan model Azure. Buat pengetahuan semua, model Azure adalah satu model pengajaran yang bersistem dan berstruktur, di mana matlamat dan objektif pengajaran ditentukan terlebih dahulu secara eksplisit. Terdapat 6 perkara penting dalam model Azure, iaitu yang pertama, analyze the learner, yang kedua, state objectives, yang ketiga, select media and materials, yang keempat, utilize media and materials, yang kelima, require learner participation, dan yang keenam, evaluate and revise. Sebelum pembinaan Google Site ini, antara pernyataan masalah yang saya dapati adalah mentaliti murid bahawa subjek sejarah hanyalah sekadar fakta yang membosankan dan hanya kepada penghafalan semata berbanding subjek-subjek lain. Pernyataan masalah yang kedua ialah pembelajaran digital tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru sekolah. Ini adalah kerana mungkin sesetengah guru yang kurang didedahkan dengan pembelajaran digital yang menyebabkan mereka masih menggunakan kaedah pembelajaran yang lama iaitu chalk and talk. Oleh hal demikian, sejajar dengan pernyataan masalah tersebut, saya telah menetapkan 2 objektif dalam pembinaan Google Site ini, di mana objektif utama saya dalam membina Google Site ini adalah kerana ingin menjadikan pembelajaran sejarah lebih menarik dan menyeronokkan menerusi pengintegrasian pelbagai aplikasi digital. Saya ingin hapuskan mentaliti kebanyakan murid bahawa sejarah adalah subjek yang membosankan kerana hanya mempunyai fakta semata-mata. Bukan subjek yang membosankan, tetapi ia bergantung kepada kaedah pembelajaran ataupun penyampaian guru itu sendiri dalam menarik minat pelajar untuk mempelajari sejarah. Jadi, menerusi pengintegrasian aplikasi digital seperti Live Worksheet, WordWorld dan Genially diharapkan dapat memberikan kesedaran kepada pelajar bahawa sejarah bukanlah subjek yang membosankan, sebaliknya menyeronokkan. Baiklah, objektif yang kedua ialah saya ingin menjadi pendorong kepada guru-guru sekolah dalam pemanfaatan pembelajaran digital, terutamanya kepada guru-guru lama ataupun guru-guru yang kurang didedahkan dengan pembelajaran digital,
sebaliknya hanya menggunakan kaedah chalk and talk. Seterusnya ialah proses kerja, iaitu proses saya dalam membina Google Site ini. Proses-proses tersebut merangkumi proses yang pertama ialah mengenal pasti masalah seperti yang telah saya terangkan dalam penyertaan masalah. Yang kedua ialah proses merangkas strategi seperti bagaimana saya ingin mempersembahkan Google Site kepada pelajar agar mudah digunakan dan objektif apa yang ingin dicapai dalam membina Google Site ini seperti yang telah saya terangkan tadi, di mana sasaran objektif saya adalah dalam kalangan murid dan guru sendiri. Yang ketiga ialah merujuk dari pelbagai sumber seperti sumber internet tentang bagaimana hendak menghasilkan sebuah Google Site yang baik, aplikasi pembelajaran apa yang sesuai untuk menarik minat pelajar, dan yang paling penting adalah DSKP, iaitu Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran yang mempunyai kandungan-kandungan topik yang ingin saya fokuskan, iaitu Pemimpin Negara Malaysia. Proses yang keempat ialah menentukan bahan pembelajaran seperti maklumat atau nota tambahan mengenai pemimpin negara Malaysia yang ingin diletakkan dalam Google Site saya. Yang kelima ialah pembinaan Google Site yang merupakan proses yang paling penting dalam penghasilan Google Site ini dan memerlukan kreativiti saya untuk mereka bentuk ataupun menyusun atur kandungan-kandungan yang terdapat dalam Google Site ini. Proses yang terakhir iaitu membuat penilaian Google Form. Penilaian Google Form ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pengguna Google Site saya. Maklum balas ini adalah sangat penting kerana saya boleh mengetahui sejauh mana keberkesanan Google Site saya kepada semua yang melawat ataupun menggunakan Google Site saya. Baiklah, yang terakhir ialah merupakan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh saya dalam membina Google Site ini, yang terdiri daripada sudah semestinya Google Site sendiri. Kemudian ialah Canva, iaitu tempat saya untuk menghias segala latar belakang Google Site, menghasilkan slide berkaitan pemimpin negara Malaysia dan juga tempat murid untuk beraktiviti seperti membuat peta iThink. Seterusnya ialah aplikasi YouTube, di mana ia merupakan sumber saya untuk merujuk bahan-bahan pembelajaran. Yang keempat ialah Padlet, di mana saya telah menjadikan aplikasi Padlet ini sebagai tempat untuk murid memasukkan segala hasil kerja mereka seperti lembaran kerja dan sebagainya. Kemudian ialah Live Worksheet yang merupakan aplikasi untuk saya membina lembaran kerja secara digital yang bersifat interaktif dan sangat mudah digunakan. Kemudian ialah Genially, iaitu aplikasi interaktif yang saya gunakan untuk membuat soalan berbentuk gamifikasi yang menyeronokkan untuk murid. Dan yang terakhir ialah Word World, iaitu aplikasi untuk saya menghasilkan kuis pengukuhan ataupun penilaian kepada pelajar setelah tamat sesi pembelajaran pada hari tersebut. Baiklah, di bawah poster ini, saya ada letakkan sekali QR Code untuk anda semua scan dan terus ke Google Site saya. Ataupun anda boleh klik link di bahagian description yang telah saya letakkan di sana. Sekarang, mari saya bawa anda menjelajah Google Site saya. Baiklah, sebaik sahaja anda membuka Google Site saya, ini merupakan halaman utama yang anda akan jumpai. Di sini, saya ada letakkan maklumat umum mengenai pemilik Google Site ini, iaitu saya. Di bawah pengenalan ini pula, sudah tersedia butang-butang menu yang anda semua boleh tekan sahaja dan ia akan membawa anda ke paparan yang ingin anda pergi. Contohnya, anda ingin melihat segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah saya rancang. Maka, anda boleh tekan sahaja di butang RPH ini. Jadi, ini merupakan RPH yang telah saya hasilkan.
Tetapi, jika anda ingin lihat kandungan RPH ini secara spesifik, maka anda boleh tekan menu di atas ini iaitu langkah pengajaran ataupun anda boleh tekan butang seterusnya di bawah ini. Contohnya, kita pergi kepada set induksi. Jadi ini merupakan contoh aktiviti set induksi saya, iaitu menyelesaikan word search puzzle bagi mendapatkan clue topik pembelajaran. Word search puzzle yang sudah diselesaikan pula boleh diletakkan di dalam Padlet ini sebagai bukti aktiviti murid. Untuk mendapatkan paparan yang lebih besar, anda boleh tekan Open in New Tab. Seterusnya, saya bagi contoh lagi, kita pergi ke langkah yang kedua. Jadi, ini merupakan aktiviti bagi langkah yang kedua saya, iaitu tayangan slide pemimpin negara Malaysia dan live worksheet yang perlu murid selesaikan dalam masa yang diberikan. Jadi ini ialah live worksheet yang telah saya hasilkan untuk belajar. Kemudian, apabila murid selesai membuatnya, murid boleh letak juga di link Padlet di bawah ini. Contoh yang seterusnya lagi ialah kita pergi ke langkah yang ketiga. Kita boleh tekan sahaja butang yang seterusnya. Dalam langkah yang ketiga, saya telah melaksanakan gamifikasi yang berkonsepkan escape room menerusi aplikasi Genially, di mana murid boleh menjawab soalan sambil bermain. Jadi ini merupakan gamifikasi yang telah saya hasilkan. Untuk mendapatkan paparan yang lebih besar, anda boleh tekan di sini. Kemudian, di Google Site ini juga, saya sertakan sekali DSKP dan buku teks yang boleh diakses terus secara digital sebagai rujukan anda. Dan akhir sekali, di sini merupakan maklum balas Google Site. Jadi, saya ingin meminta kerjasama semua yang sedang melihat video ini dan akan melawat Google Site saya untuk mengisi maklum balas tersebut kerana maklum balas anda akan saya jadikan sebagai laporan penilaian Google Site untuk tugasan yang kedua iaitu penulisan. Jadi, kalau anda semua rasa tertarik dan ingin meneroka dengan lebih mendalam, anda boleh klik link di description di bawah dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Sekian, itu sahaja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.